Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar Komsas tingkatan 1 iaitu sajak kunci bahasa. Okey, kita akan lihat maksud bagi sajak kunci bahasa terlebih dahulu. Yang di sebelah kiri itu ialah teks bagi sajak kunci bahasa. Jadi kita akan terus lihat maksud rangkap demi rangkap. Maksud rangkap yang pertama, bahasa yang bermaruah mempunyai nilai kesantunan semasa berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Okay, jadi sini kita mesti gunakan bahasa yang sopan supaya kita tidak menyinggung perasaan seseorang. Okay, jadi itu maksud rangkap pertama. Okay, sekarang kita akan lihat terus rangkap yang kedua. Okay, rangkap dua membawa maksud bahasa yang berkembang ialah bahasa yang selalu dituturkan. Okay, jadi sini bahasa yang sentiasa berkembang maju ialah bahasa yang ramai penutur. Okay, jadi contohnya sekarang saya rasa yang bahasa yang baik selain bahasa Inggeris, bahasa Cina pun banyak dituturkan oleh masyarakat dunia. Okay, maksud rangkap tiga, bahasa mempunyai sejarah dan tidak akan luput. Okay, jadi contoh sini cikgu akan berikan iaitu bahasa Melayu mempunyai sejarah tersendiri. Contohnya zaman dahulu kita ada bahasa Melayu klasik. Okay, rangkap 4 pula, bahasa dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Okay, jadi sini bahasa ni berfungsi sebagai alat untuk merapatkan hubungan persaudaraan dengan orang lain. Maksud rangkap 5 pula, bahasa sangat penting kepada manusia untuk berkomunikasi. Jadi fungsi bahasa di sini ialah bahasa sebagai alat perhubungan. Okay, dan maksud bagi rangkap 6 pula, keindahan bahasa tidak terbatas dalam mengucapkan kata-kata yang berkesan dan menarik. Okay, jadi sini kalau kita nak gunakan bahasa yang indah, biasanya kita akan gunakan ungkapan yang menarik. Mungkin seperti kita boleh gunakan peribahasa ataupun kata-kata khidmat. Sekarang kita akan lihat tema. Tema ialah persoalan utama ataupun persoalan pokok yang cuba diutarakan oleh penyajian dalam sesebuah karya ataupun pengarang dalam sesebuah karya. Sajak kunci bahasa bertemakan peranan dan kepentingan bahasa. Okay, manakala bagi persoalan ialah idea ataupun isi sampingan yang menyokong tema. Okay, jadi sini ada 6 persoalan. Okay, kita akan lihat persoalan pertama iaitu persoalan ketinggian bahasa melambangkan kesantunan penuturnya. Persoalan yang kedua ialah persoalan bahasa akan sentiasa digunakan. Persoalan yang ketiga pula ialah persoalan kepentingan bahasa kepada manusia. Persoalan yang keempat ialah persoalan perkembangan bahasa menerusi penuturnya. Persoalan yang kelima ialah persoalan bahasa dapat mengeratkan tali persaudaraan. Dan persoalan yang keenam ialah persoalan bahasa yang indah tidak terbatas pengucapannya. Okay, itu ialah persoalan bagi sajak kunci bahasa. Sekarang kita akan lihat bentuk bagi sajak bagi sajak kunci bahasa. Okay, sajak ini berbentuk terikat. Okay, ada 6 rangkap. Okay, 2 baris dalam setiap rangkap. Tadi kalau kita perhatikan memang ada 2 baris dalam setiap rangkap. Okay, dan bilangan ada 2 hingga 4 patah kata dalam setiap baris. Okay, contohnya sini bahasa berbuah. Okay, sini ada 2 patah kata dalam baris ini. Kita dapat 6 hingga 11 suku kata dalam setiap baris. Okay, contoh di sini kita dapat perhatikan bahasa berwasilah. Okay, sini kita ada 7 suku kata. Rima akhir setiap rangkap terikat. Okay, jadi sini kalau kita perhatikan rangkap 5 rima akhir sini ialah AA. Okay, maksudnya rima akhir yang digunakan ialah AA. Okay, sebelum itu kita akan cuba lihat dulu petikan. Kalau kita sini perhatikan. Okay, kebiasaannya sajak kita biasanya bentuk bebas tapi sajak ini lain sikit. Okay, bentuk bagi sajak ini terikat. Jadi sebab dia gunakan rima akhir yang sama. Okay, sekarang kita akan perhatikan nada bagi sajak ini ialah nada patriotisme dan unsur bunyi memang ada 2 saja iaitu ansonansi dan aliterasi.
Okey, ansonansi ialah pengulangan huruf vokal. Okey, contoh sini kita dapat perhatikan pengulangan vokal A dalam baris tidak habis berbahasa bermadah. Okey, jadi A berulang banyak kali yang berwarna hijau. Okey, bagi aliterasi pula. Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan. Contohnya, kita dapat perhatikan konsonan B berulang beberapa kali dalam baris bahasa berbudi sudah. Okey, jadi itu bagi contoh bagi unsur bunyi. Sekarang kita akan lihat gaya bahasa. Okey, ada tiga jenis penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam sajak kunci bahasa. Okey, yang pertama ialah bahasa Arab, iaitu wasilah, ukhuwah, ummah. Okey, inversi ialah pembalikan perkataan. Okey, contohnya sini kita dapat perhatikan bahasa berbudi sudah. Okey, jadi sini maksudnya perkataan tu dia tak ikut susunan yang sepatutnya. Okey, jadi sini sudah berbahasa, sepatutnya sudah berbudi bahasa. Okey, metafora pula ialah perbandingan yang bersifat konkret dan bersifat abstrak. Okey, jadi contohnya kita dapat perhatikan contoh sinilah jabatan ukhuwah. Jabatan ialah sesuatu yang konkret, ukhuwah tu ialah sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi inilah contoh penggunaan metafora. Okey, kita akan lihat yang terakhir. Okey, ini ialah nilai dan pengajaran. Okey, sini ada 4 4 nilai dan 4 pengajaran. Okey, nilai ialah sesuatu yang dapat dicontohi ataupun nilai murni. Okey, jadi pengajaran pula ialah sesuatu yang memberikan iktibar kepada pembaca. Okey, jadi bagi yang pertama, nilai bertanggungjawab. Okey, pengajaran ialah kita perlu bertanggungjawab menjaga bahasa agar tidak luput dan sentiasa berkembang. Nilai yang kedua pula ialah nilai menghargai bahasa. Okey, pengajaran sini ialah kita perlulah menghargai bahasa dengan memelihara keindahan bahasa. Nilai yang ketiga ialah nilai patriotisme. Pengajaran bagi yang ketiga ialah kita hendaklah berbangga dengan bahasa kita. Dan nilai yang terakhir ialah nilai berbudi bahasa. Pengajaran pula ialah kita hendaklah sentiasa berbudi bahasa semasa bertutur. Okey, jadi itu saja yang nota yang cikgu akan kongsikan kepada anda. Cikgu berharap anda faham tentang nota yang diberikan dalam bagi subjek kunci bahasa. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.